Bab Aqidah, Pendidikan Syariah Islam tingkatan 5. Topik Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam. Pengertian. Menurut Ibn Khaldun, ilmu yang membicarakan tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman yang bertentangan dengan aliran salaf dan ahli sunnah. Pelajar-pelajar perlu mengetahui pengertian dengan mengambil isi yang telah diberikan, iaitu membicarakan tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman. Yang kedua, bantahan terhadap fahaman yang bertentangan. Boleh lihat juga nama-nama lain bagi ilmu kalam seperti yang terdapat di dalam video ini. Seterusnya kita lihat sejarah perkembangan bermula pada zaman Rasulullah. Pada zaman ini Rasulullah menjadi rujukan para sahabat sekiranya timbul permasalahan dan kekeliruan, terutamanya berkaitan dengan hukum. Dan pada zaman Rasulullah SAW tidak timbul kumpulan atau mazhab yang berkaitan dengan ilmu kalam. Pada zaman Rasulullah SAW, dua rujukan yang tertinggi iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, para khulafa' menjadi sumber rujukan para sahabat. Namun di situ, para khalifah telah menumpukan tugas mereka dalam menguatkan umat Islam di samping membuka wilayah-wilayah yang baru. Sumber rujukan ketika itu ialah Al-Quran dan Hadis, dan sumber yang ketiga dipanggil sebagai ijma' sahabat. Pada zaman Umayyah, Islam mula tersebar dan bilangan umat Islam semakin bertambah. Justru itu berlakulah pertemuan budaya, menyebabkan terbukanya perkiraan ataupun perkara-perkara yang melibatkan falsafah disebabkan oleh pertemuan pemikiran Islam, Greek, Yunani dan Yahudi. Maka pada zaman tersebut telah muncul fahaman yang baru yang telah memberi ancaman terhadap akidah umat Islam. Seperti contoh, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Murji'ah. Seterusnya pada zaman Abbasiyah, ketika ini berlakunya sedikit perkembangan dalam ilmu kalam. Boleh dilihat buku-buku falsafah telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Seperti contoh ilmu mantik falsafah yang mengajak manusia menggunakan akal untuk mengkaji sesuatu. Pada zaman Abbasiyah, golongan paling berpengaruh adalah Mu'tazilah kerana mereka telah mendapat sokongan daripada Khalifah Abbasiyah. Ciri-ciri Mu'tazilah, mereka ini menggunakan akal dalam masalah yang melibatkan masalah hukum dan akidah, dan mereka telah mendahulukan akal berbanding penggunaan nas-nas Al-Quran dan Hadis. Dan mereka juga telah menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj serta siksa kubur. Pada zaman Abbasiyah ini, Islam mula berlakunya kacau dan bilau, dan telah muncullah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat pula pada aliran-aliran di dalam perkembangan ilmu kalam. Yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah. Muncul akhir abad ketiga Hijrah. Tujuan dia adalah untuk menentang fahaman yang menyesatkan. Dua orang ulama tauhid iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pemikiran ini menggunakan aliran yang berteraskan Al-Quran dan Hadis. Pendapat dalam aliran ini, yang pertama, dalam perkara qada dan qadar, Allah dah jadikan kehendak dan kemahuan kepada manusia, tetapi ia bergantung kepada manusia itu sendiri. Al-Quran ialah kalam Allah yang qadim. Orang-orang yang meninggal ataupun orang-orang yang melakukan dosa besar masih lagi dianggap mukmin sekiranya mereka telah meninggal dunia. Mereka ini akan diseksa dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam syurga.
aliran pemikiran Jabariyah. Diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian telah disebarkan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Pendapat dalam fahaman ini, yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa dan ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Bagi mereka, syurga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal, hanyalah Tuhan. Di samping itu, pendapat mereka ini boleh dilihat melalui kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan kesempurnaan dengan manusia. Contoh seperti berbicara, mendengar dan melihat. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk dan Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk. Dan juga manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Kita lihat pula pendapat daripada aliran Qadariyah. Pendapat dalam fahaman ini merujuk kepada segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kuasa untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik dalam membuat kebaikan ataupun kejahatan. Oleh itu, layaklah manusia ini untuk mendapat pahala di atas kebaikan dan juga berhak menerima hukuman atas kejahatan. Pendapat mereka mengatakan bahawa Allah tidak berkuasa menentukan nasib manusia. Pendapat ini dipelopori oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimash. Dan kedua-duanya, antaranya Ma'bad sendiri adalah merupakan seorang tabi' yang pernah berguru dengan Hasan Al-Basri namun tidak bersependapat dan akhirnya telah dijatuhi hukuman bunuh. Kita lihat pula kepada aliran Mu'tazilah, ditubuhkan oleh Wasil bin Atha, aliran rasional yang membincangkan secara falsafah berkaitan dengan masalah-masalah teologi yang belum ada penyelesaian. Kelahiran Mu'tazilah dikaitkan dengan keluarga Wasil bin Atha dari halaqah gurunya Hasan Basri kerana perbezaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar. Kita lihat apakah pendapat-pendapat yang terdapat dalam aliran Mu'tazilah. Pelajar-pelajar, kita lihat pula bab yang seterusnya, iaitu sebab-sebab perbezaan pendapat dalam ilmu kalam. Yang pertama, perbezaan dalam memahami nas-nas Al-Quran mengikut pendapat mereka masing-masing di antara Ahli Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua, bangsa-bangsa selain bangsa Arab yang memeluk Islam telah membawa fahaman yang mereka anuti dahulu ke dalam Islam. Fahaman politik yang berbeza pada ketika itu telah menjadikan aliran-aliran ilmu kalam memberi pendapat mengikut pemikiran mereka yang kadang-kadang membawa kepada kesesatan. Dan kita lihat seterusnya kesan daripada perbezaan aliran tersebut. Ada 4 kesannya. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Buktinya wujud kitab-kitab falsafah telah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan perkembangan ilmu kalam yang menolak fahaman falsafah yang menyesatkan. Yang kedua, lahir tokoh-tokoh ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini dan Al-Baqilani dan lain-lain lagi. Seterusnya, perkembangan intelek, iaitu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dapat mengupas intipati nas Al-Quran dan hadis dengan tepat tanpa berlakunya penyelewengan. Dan yang terakhir, penulisan. Muncul penulisan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, terutamanya dari golongan Al-Asyairah.
kitab-kitab penulisan menolak pemikiran falsafah orientalis, golongan materialistik dan khawarij. Sebahagiannya ditujukan kepada Mu'tazilah yang banyak mempengaruhi umat. Dan yang terakhir, dalam tajuk sejarah perkembangan Islam, kita lihat peranan ulama ilmu kalam dalam mempertahankan Islam. Pertama, perpecahan mengakibatkan wujudnya perbezaan pemikiran dan pendapat daripada golongan yang bertelagah. Yang kedua, muncul ilmu kalam yang membawa rahmat kerana telah muncul ulama-ulama yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu Islam yang sebenar, seperti Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi serta Al-Imamu Al-Ghazali. Peranan mereka ini, yang pertama, menentang fahaman yang menyesatkan dengan lantang dan berani. Yang kedua, menghadapi golongan Mu'tazilah dengan hujah Al-Quran, hadis dan pertimbangan akal. Yang ketiga, menulis kitab-kitab ilmu kalam yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menolak dan membasmi fahaman yang menyeleweng. Sebagai contoh, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah menulis lebih kurang 90 kitab dan Imam Al-Ghazali yang dipanggil sebagai gelarannya Hujjatul Islam. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang perkembangan sejarah ilmu kalam. Apa yang penting, kita memahami tentang definisi. Yang kedua, sejarah perkembangan bermula pada zaman Rasulullah sehinggalah kepada zaman Abbasiyah. Yang ketiga, kita dapat memahami tentang kelahiran aliran pemikiran yang terdiri daripada Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah, dan pelajar-pelajar perlu mengetahui apakah pendapat-pendapat mereka. Seterusnya, kita dapat memahami kenapa dan sebab munculnya perbezaan daripada aliran pemikiran perkembangan ilmu kalam. Dan yang terakhir adalah kesan dan juga peranan ulama dalam mempertahankan akidah umat Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.